Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qalu ya Rasulullah, bahawa orang-orang berkata, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tunana bilahmi la nadri adzakaru ismallahi alaihi am la. Ada suatu kaum yang mendatangi kami dengan daging yang kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sammullaha alaihi wa kulu, sebutlah nama Allah lalu makanlah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam hadis yang baru dibacakan ini, sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima daging daripada individu-individu yang baru sahaja memeluk Islam. Oleh kerana yang memberikan daging tersebut adalah individu-individu yang baru sahaja memeluk Islam, timbul tanda tanya di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima daging tersebut, sama ada individu-individu tersebut telah menyebutkan nama Allah, iaitu bismillah, ketika melakukan penyembelihan. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima daging tersebut mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan sama ada dibenarkan bagi mereka untuk memakan daging tersebut. Sebagai respons bagi soalan yang diajukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sammullah alaihi wa kulu, sebutlah nama Allah lalu makanlah. Sidang pendengar yang dikasihi Allah, dalam hadis yang baru dibacakan tadi terkandung di dalamnya beberapa pengajaran penting. Pengajaran pertama, hadis ini menunjukkan kesungguhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memastikan makanan mereka datang daripada sumber yang halal. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hamba-hambanya agar mengambil makanan yang mempunyai dua kriteria, iaitu halalan thayyibah, yang bererti halal dan baik. Ini selari dengan firman Allah sebagaimana yang dirakamkan dalam suratul Baqarah ayat 168 yang bererti, wahai manusia, makanlah apa-apa yang di atas muka bumi yang halal bagi kamu, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Imam Ibn Kathir rahimahullah mentafsirkan makanan yang baik sebagai makanan yang sesuai dengan selera, di samping tidak mendatangkan kemudaratan kepada badan dan akal. Pengajaran kedua, kesungguhan dalam memastikan sama ada sesuatu makanan itu halal atau tidak mestilah berdasarkan kepada ilmu. Mengambil pendekatan berhati-hati secara berlebihan yang tidak diletakkan pada tempatnya yang sesuai bukanlah sesuatu yang terpuji. Sebagaimana mengambil pendekatan sambil lewa yang tidak menghiraukan langsung tentang halal atau tidak sesuatu makanan itu juga bukanlah sesuatu yang terpuji. Salah satu cara dalam menentukan status halal makanan adalah dengan merujuk kepada pensijilan halal daripada pihak yang berautoriti. Namun, perlu ditekankan bahawa itu bukanlah satu-satunya cara dalam menentukan status halal sesuatu makanan. Bukan dalam semua keadaan tidak memiliki pensijilan halal menunjukkan bahawa sesuatu makanan itu tidak halal. Sebagai contoh, gerai-gerai makanan yang dimiliki oleh orang-orang Islam, makanan yang mereka masak dan jual adalah halal, walaupun gerai mereka tidak memiliki pensijilan halal. Tidak perlu kita bertanya sama ada ayam atau daging yang mereka jual itu disembelih menurut ajaran Islam atau tidak.
Begitu juga dalam bulan Ramadan ini, sekiranya jiran Muslim menyiapkan makanan dan memberikan kepada kita, tidak sewajarnya kita berburuk sangka terhadap makanan yang mereka berikan itu. Makanan yang mereka berikan itu adalah halal dan tidak sewajarnya kita bertanya kepada mereka sama ada makanan tersebut mengandungi bahan-bahan yang haram atau tidak. Selain dari itu, makanan yang tidak mengandungi bahan-bahan yang haram atau meragukan serta proses penyiapannya juga tidak mengandungi perkara-perkara yang haram atau meragukan, tidak sewajarnya dihukumkan sebagai tidak halal walaupun tidak memiliki pensijilan halal. Sidang pendengar yang dihormati, setiap Muslim mempunyai tanggungjawab peribadi dalam memastikan kehalalan makanan yang ia pilih. Tanpa pensijilan halal, seseorang Muslim masih boleh membuat pemilihan makanan halal dengan tepat dengan berusaha menjadi seorang Muslim yang bijak melalui pemahaman yang betul terhadap prinsip agama dalam hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggunakan kita semua kefahaman yang mendalam terhadap agama. Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, Allah kurniakan kefahaman yang mendalam terhadap agama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian, selamat berbuka.